Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada kamu semua para pelajar fikir amanah. Jadi untuk hari ini, 19 Ogos tahun 2021 hari Khamis, seperti biasa kamu akan bersama-sama sekali lagi dengan cikgu bagi sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah, PDPR, mata pelajaran Sains Sosial dan Alam Sekitar tingkatan 2 KSSM Pendidikan Khas. Kita akan sambung semula pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan unit yang ke-6 iaitu kitar semula. Bagi unit yang ke-6 kitar semula ini, tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini adalah proses kitar semula kertas. Standard kandungan 6.1 kitar semula bahan buangan iaitu bahan buangan daripada kertas. Standard pembelajaran kita pada hari ini 6.1.2 memerihalkan mengenai proses kitar semula daripada kertas. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran ini, anda semua akan mendapat memerihalkan 5 proses yang berlaku dalam aktiviti kitar semula bahan daripada kertas secara latihan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia untuk menerima dan menjalani sesi PDPR kita pada hari ini. Sebelum kita meneruskan sesi PDPR kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dahulu. Tadahkan tangan kamu dan marilah kita berdoa bersama-sama dengan cikgu supaya apa yang kita lakukan ini mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma htah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selesai kita membaca doa belajar ini bersama-sama. InsyaAllah selepas ini kita akan memulakan sesi PDPR kita untuk hari ini. Kitar semula kertas. Kertas-kertas yang kita kumpulkan dan dihantar ke pusat kitar semula, maka ia akan melalui beberapa proses untuk dikitar semula. Ianya akan melalui 5 peringkat proses kitar semula. Sekarang, mari kita lihat apakah proses yang pertama di dalam mengitar semula kertas. Yang pertamanya, kertas dikumpulkan di dalam tong kitar semula. Seperti yang telah cikgu jelaskan kepada kamu pada minggu lepas, bahan kertas yang boleh dikitar semula adalah yang pertamanya adalah kertas, yang keduanya kotak, yang ketiga fail, keempat surat khabar, kelima sampul surat, keenam cardboard, ketujuh beg kertas, ke-8 cawan dan pinggan kertas dan yang ke-9 kalender yang diperbuat daripada kertas. Kesemua bahan-bahan ini boleh dikitar semula. Bahan kertas yang tidak boleh dikitar semula adalah terdiri daripada kertas minyak dan kertas lilin. Jadi sebelum kamu mengumpulkan kertas-kertas di dalam tong kitar semula, maka kamu harus hanya memilih 9 bahan kertas yang boleh dikitar semula ini dan 2 bahan kertas seperti yang cikgu nyatakan tidak boleh dikitar semula, kamu buang saja ke dalam tong sampah biasa bagi tujuan pelupusan.
Langkah yang seterusnya, iaitu langkah yang kedua dalam proses kitar semula kertas adalah kertas yang telah dikumpulkan tadi akan dihantar ke kilang dan diasingkan kepada jenis dan juga grade. Namun demikian, sebelum kita menghantar bahan buangan kertas untuk dikitar semula, kita haruslah terlebih dahulu mengasingkan ia dengan bendasing seperti dawai kokot, getah dan juga plastik pembalut buku. Sewaktu di kilang nanti, kertas-kertas ini akan diasing mengikut grade dan tidak boleh diproses bersama-sama. Kerana kertas-kertas berkenaan adalah berbeza di antara satu sama yang lain. Sebagai contoh, kertas surat khabar akan diasingkan dengan kertas majalah dan juga kalender. Ini bermakna kertas surat khabar akan diproses bersama dengan kertas surat khabar sahaja. Ianya tidak akan dicampurkan dengan kertas majalah, kalender, cawan kertas dan sebagainya. Cikgu harap kamu memahami proses kitar semula yang kedua ini. Proses kitar semula yang ketiga adalah kertas dicampurkan dengan air dan bahan kimia bagi tujuan penghancuran dan nyah dakwat. Dengan mencampurkan dengan air, kertas-kertas berkenaan akan menjadi lembut dan akan memudahkan proses penghancurannya bagi menghasilkan kertas yang baru. Ia juga akan dicampurkan dengan bahan kimia bagi tujuan nyah dakwat. Kebanyakan daripada kertas-kertas yang diproses itu mengandungi tulisan-tulisan atau dakwat yang mempunyai warna yang beraneka jenis. Jadi, dakwat-dakwat ini perlu diasingkan bagi menghasilkan kertas yang bermutu dan berkualiti. Proses kitar semula kertas yang keempat adalah kertas itu kemudiannya akan diratakan dan dikeringkan oleh mesin untuk menghasilkan kertas gulung. Selepas ini, cikgu akan menunjukkan kepada kamu bagaimanakah rupa kertas gulung yang terhasil daripada kertas yang telah dikitar semula. Ini adalah contoh proses menghasilkan kertas gulung di kilang. Pasti kamu tidak percaya bahawa saiznya sangat besar. Kertas-kertas gulung ini merupakan kertas-kertas yang belum diproses bagi menghasilkan produk yang terakhir seperti buku dan sebagainya. Ianya sangat besar dan sangat berat. Perhatikan pada gambar yang cikgu tunjukkan kepada kamu. Beginilah rupa kertas gulung yang telah dihasilkan daripada kertas-kertas yang dikumpulkan untuk dikitar semula. Dan proses kitar semula kertas yang terakhir adalah gulungan kertas akan dipotong dan dihantar ke kedai untuk dijual. Kertas gulung yang telah cikgu tunjukkan kepada kamu itu tadi akan dihantar semula ke kilang-kilang untuk diproses atau dipotong bagi menghasilkan produk-produk akhir seperti kertas, kotak, fail, surat khabar, sampul surat dan sebagainya. Kemudian, barulah produk-produk ini akan dihantar ke kedai-kedai untuk dijual semula kepada kita sebagai pengguna. Jadi, cikgu harap kamu telah memahami terdapat 5 proses yang perlu dilalui oleh kertas sebelum ia dapat dikitar semula dan menjadi bahan yang baru. Berikut adalah rajah proses kitar semula kertas. Terdapat 5 proses kitar semula kertas sebelum ia dapat menjadi suatu produk yang baru. Kesimpulannya untuk sesi
PDPR kita pada hari ini adalah terdapat 5 proses yang perlu dituruti dalam aktiviti kitar semula bahan buangan yang diperbuat daripada kertas, iaitu yang pertamanya, kertas dikumpul dalam tongkap sampah kitar semula berwarna biru. Yang keduanya, kertas dihantar ke kilang dan diasingkan jenis dan grade kertas. Yang ketiga, kertas dicampurkan dengan air dan bahan kimia bagi tujuan penghancuran dan nyah dakwat. Yang keempat, kertas diratakan dan dikeringkan oleh mesin untuk menghasilkan kertas gulung. Dan yang terakhirnya, gulungan kertas dipotong dan dihantar ke kedai untuk dijual. Kertas-kertas yang telah diproses semula dalam bentuk kertas gulung akan diproses semula sekali lagi bagi menghasilkan produk-produk baru seperti buku, surat gambar, majalah, kotak dan sebagainya yang kita gunakan pada setiap hari. Cikgu harap kamu semua dapat mengetahui dengan lebih jelas berkenaan dengan proses kitar semula kertas seperti yang telah cikgu ajarkan pada hari ini. Kita telah sampai kepada penamat sesi PDPR kita pada hari ini. Cikgu harap kita dapat berjumpa lagi pada sesi PDPR pada masa yang akan datang. Sebelum cikgu terlupa, cikgu ada menyediakan latihan bagi tajuk hari ini secara atas talian menggunakan aplikasi Live Worksheet. Siapkan latihan anda dan pastikan anda tangkap layar. Screenshot pada keputusan markah latihan anda dan hantarkan kepada cikgu secara personal ataupun di dalam grup WhatsApp kelas. Klik pada pautan yang cikgu sediakan untuk menjawab soalan. Yang paling penting, pastikan anda semua menonton terlebih dahulu video PDPR ini sebelum menjawab soalan. Jumpa lagi pada sesi PDPR minggu hadapan. Cikgu doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kamu semua sihat sejahtera dan terhindar dari ancaman penyakit COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.